Kita nak belajar hari ni tentang chemical bonding. Sebelum kita pergi further about the molecular shape, okay, ni ada term yang awak perlu tahu iaitu VSEPR theory. Ataupun nak senang sebut, boleh sebut Vesper theory. Okay, VSEPR, awak tengok apa dia V? V stand for valence, shell, electron pair, repulsion. Nanti kalau saya tanya Vesper theory tu apa? Ataupun VSEPR theory tu apa? Kena tahu. Valence, shell, electron pair, repulsion. Okey, kita nak bercerita tentang repulsion sebab yang menyebabkan terhasilnya covalent bond macam mana kelas? Recall balik. Macam mana terhasilnya covalent bond? Apa yang berlaku? Sharing elektron. Sharing elektron. Satu bond ini ada apa dalam bond ini? 2 elektron. Ada 2 elektron. So dalam ni ada elektron. Okay. So elektron dengan elektron bercas negatif kan? Elektron dengan elektron sifat dia menolak ke menarik? Menolak. Menolak. Okay. Each group of valence electrons around a central atom is located as far away as possible from the others in order to minimize repulsion. Kenapa dia sebut valence electron? Okay, kerana yang terlibat dalam formation of bond adalah valence electron. Kalau awak ingat contohnya kalau klorin kita buat Lewis dot simbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini melambangkan apa? Inner electrons or valence electrons? Valence electron. Valence electron. So dia nak form bond, dia mesti share its valence electrons with another atom. Okay, that's why dekat sini dia kata each group of valence electrons around a central atom is located as far away. Because electron and electron dia repel. So bila dia menolak, dia cuba menjauhi antara satu sama lain to minimize the repulsion. Okay, dia nak mengurangkan repulsion. So itu yang kita nak belajar hari ni. Valence, shell, electron pair repulsion theory. Bila ada valence, shell, electron pair repulsion ni, maka terhasillah beberapa shape yang berbeza. Okay? Okay. The theory is used to predict the molecular shape from the Lewis structure. Okay, contohnya CH4 ini, when we draw the Lewis structure, kita dapat CH4 macam ni kan? Okay, tapi dalam keadaan molecular shape, dia punya shape dia macam mana? Macam ni. Dia punya molecular shape carbon dengan hidrogen ini, sudut dia 9.5 degree. So bentuk dia macam ni. Kalau saya lukis, dia macam ni. Okay. 2H ni dia ke belakang, di belakang. H ini ke depan. Ini dalam keadaan molecular shape. Kenapa wujudnya shape macam ini? Sebab adanya repulsion antara bond ini. Dalam bond ini ada elektron. So elektron dengan elektron ni dia repel. So bond dengan bond ni dia menolak antara satu sama lain. Okay. Hari ni kita nak belajar macam mana nak tentukan molecular shape. Daripada Lewis structure yang kita draw itu, kita boleh determine shape apa molekul itu. Okay. Sebelum kita pergi kepada shape, okay, awak kena tahu, ini the most important thing sebelum kita tahu tentang shape iaitu untuk kita tahu macam mana nak tentukan electron group. Macam mana kita nak tentukan electron group? Ada 3 benda yang kita boleh classify sebagai satu electron group. Yang pertama adalah bonding pair. Bonding pair ni termasuklah single bond, double bond or triple bond. Yang ni dikira satu electron group. Contohnya CH4 ni, dia ada 4 bonding pair, betul tak? 4 single bond. Ingat tak saya bagi tahu kalau single bond dia ada 1 sigma bond. Kalau double bond? 1 sigma, 1 Pi. very good. Kalau triple bond? 2 pi, 1 sigma. Okey, electron group ini kita consider sigma bond sahaja.
That's why single bond, satu elektron group. Double bond, satu elektron group. Kenapa double bond ada satu sigma, satu pi? Pi kita tak kira sebagai elektron group. Kalau triple bond, satu sigma, dua pi. So satu juga elektron group. Jadi untuk CH4 ni, contoh ni, dia ada berapa elektron group? 1, 2, 3, 4. So elektron group dia 4. Okey. Kalau CO2 kita tengok. Kita nak tentukan elektron group ni pada central atom ya kelas. Kita nak tentukan elektron group pada central atom. Okey, karbon ni ada berapa elektron group? Kita tengok dia ada 2 double bond. Tapi ini kita consider berapa elektron group? 1 elektron group because 1 sigma saja kat sini. Ini 1. Jadi elektron group dalam CO2 adalah 2. Okey, itu yang pertama. Kita tengok berapa bonding pair ataupun berapa sigma bond yang ada di dalam molekul kita. Yang kedua yang menentukan kita punya elektron group adalah lone pair. Sepasang elektron terpencil kalau dalam bahasa Melayu. Okey. Dalam H2O kita ada 2 sigma bond atau 2 single bond. Jadi ini consider sebagai 1 elektron group, 2 elektron group dan kita ada 1 lone pair, 2 lone pair. Jadi berapa elektron group dalam H2O? Kita ada 4 elektron group. Okey, jelas tak setakat ni? Jelas. Okey, very good. Okey, how about Ni3? Kita tengok central atom dia N. Dia ada berapa sigma bond? 1, 2, 3. Berapa lone pair? 1 lone pair. Jadi berapa elektron group? 4 elektron group. Okey. Faham ah? Lone pair pun kita akan consider sebagai 1 elektron group. Lagi satu terjadi untuk odd number elektron. Kita buat Lewis structure tengok ada ganjil kan? So ini kita pun consider sebagai 1 elektron group. Contohnya dalam NO, N ini central atom kita. Pi bond ini, double bond ini berapa elektron group kita kira? 1 elektron group. Lone pair? 1 elektron group. Lone elektron? 1. Okey, jadi untuk NO kita ada 3 elektron group. Okey, ada soalan berkenaan elektron group? Faham semua jelas Jelas madam. Okey, nanti kita akan guna maklumat elektron group ni untuk kita tentukan kita punya structure, bentuk molekul kita. Okey. So, kita nak masuk dah sikit-sikit tentang shape. Sebelum kita pergi kepada various of shape, ada banyak shape. Kita kena kenal dulu 5 basic shape. Ingat ada 5 basic shape. Yang pertama nama dia linear. Ni boleh jot down into your short note. Ada 5 basic shape. Yang pertama adalah linear. Bila linear, dia ada 2 bond sahaja. AX2 dia punya general formula. AX2 dia punya general formula with bond angle 180 degree. Okay, itu adalah bentuk shape, basic shape yang pertama. Basic shape yang kedua adalah trigonal planar. Trigonal planar ni dia plane. Okay, saya nak awak nampak ya. Okay, semua boleh tengok dekat sini. Okay, basic shape yang pertama tadi apa? Linear. Yes, linear. Bond angle dia 180. Maksudnya awak pusing kat mana pun, dia adalah 180. Dia punya general formula dia adalah AX2. Katakan ini A, ini X, ini X. So general formula dia AX2. Okay. Jadi kalau kita nak lukis pada paper, on paper, kita akan lukis A, X, X. Bentuk linear lah, straight. Bond angle dia 180 degree. Bond angle dia 180 degree. Itu basic shape yang pertama. Basic shape yang kedua, dia ada 3 bond. Dia ada 3 bond. Okay. 3 bond kalau kita tulis dia sebagai general formula adalah AX3.
Katakan surrounding atom awak tu X. Awak punya central atom A, general formula dia AX3. Berapa bond angle dia? 120. Nama dia adalah trigonal planar. Trigonal planar, plane. Okay, kenapa plane? Cuba tengok. Kita pusing macam mana, nampak tak plane segitiga ni? Can you see? Okay, that's why nama dia trigonal planar. Okay, if kita nak lukis dia dalam bentuk 2D, saya nak awak perhatikan macam mana saya nak lukis dalam bentuk 2D. Okay, katakan ini awak punya central atom. Okay, satu tegak ke atas. Saya punya lukisan ni saya ingat. Awak buat tegak-tegak lah. Okay, 1, 2. X, X, X. Okay. Kita akan lukis satu tegak di atas. Okay, yang tegak ke atas tu yang ni lah. Yang ni. Okay, satu tegak di atas. And then dua ni X, X. Dia punya bond angle dia adalah 120 degree. Apa nama shape ni? Triangular Apa nama planar. shape ni? Trigonal planar. Trigonal planar. Dia plane segitiga. Okay. Yang ketiga, kita ada berapa bond? Kita ada 4 bond. Saya tambah lagi 1 bond. Okay, sekarang ni basic shape yang ketiga, nama dia tetrahedral. Okay, nama dia tetrahedral. With bond angle 109.5 degree. Okay, macam mana nak lukis dia? Awak perhatikan macam mana saya lukis ya. Nanti awak nak lukis pada kertas. So you have to know macam mana bentuk dia secara 2D. Okay. So general formula dia AX4 because dia ada 4 bond. A as our central atom. Okay, satu tegak di atas. Yang ni 3 ni macam kaki ayam ni. 3. Ni. X, 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 X. Kalau kita lukis dia dalam bentuk 2D, kita nampak seolah-olah dia di depan kan? Tapi bila kita tengok dalam bentuk 3D, macam mana bentuk dia? Satu depan, satu belakang. Nampak tak bentuk tetrahedral? Boleh nampak tak bentuk tetrahedral? Kalau kita lukis macam ni. Tapi bentuk dia sebenarnya dengan sudut 109.5. Awak perlu ingat ya, very important for you to know the bond angle. Kalau tetrahedral, ingat dia punya bond angle adalah 109.5 degree. Okay? Okay, boleh ikut lagi setakat ni? Boleh kelas? Okay. Boleh. Teruskan ya. Okay, tadi 4 kan? Okay, basic shape yang seterusnya adalah dia ada 5 bond. Okay, jadi saya tambah lagi 5 bond. Okay, so dia dah jadi 5 bond. Nama dia trigonal bipyramidal. Cuba sebut sikit apa? Buka mic. Cuba sebut apa dia? Nama dia? Trigonal bipyramidal. Dia punya general formula dia adalah AX. AX berapa? AX 5. 5. Okay, AX 5. Dia ada 5 bond. AX5. Okay, macam mana nak lukis dia dalam bentuk 2D? Okay, saya nak semua tengok. Okay. Awak buat tegakkan dia, satu ke atas, satu kat bawah. And then bentuk macam K ni. Then satu ke tepi sana. Okay. Kenapa dia nama dia trigonal bipyramidal? Okay, jangan letaklah X. Okay, pada trigonal bipyramidal class, kita ada plane segitiga ni. Okay, saya pusing dia supaya nampak macam lukisan kita. Okay, macam ni. Okay. Plane segitiga ni. Ni.
Ini plane segitiga. Satu atas, satu bawah. Ini plane segitiga. Dan kita ada satu di atas, satu di bawah. Awak boleh imagine tak? Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Okay, that's why kelas awak tengok. Pada trigonal bipyramidal kita ada dua bond angle. Bond angle yang pertama adalah antara yang atas ni sampai ke plane. Antara X ni sampai ke plane segitiga. Antara ini sampai ke plane ini. That's why sudut dia kat sini 90 degree. Ni kan plane. That's why dia 90 degree. Tu sudut yang pertama. Sudut yang kedua adalah sudut antara plane. Bila plane segitiga, sudut dia adalah berapa kelas? 120. Boleh nampak tak kelas? Boleh. Kalau tak nampak, terus bagi tahu saya. Ni. Okey. Sudut yang kedua adalah sudut pada plane ni. Ni 120. Ni kan plane. Awak nampak kan plane ni? Ni plane. Ini plane. Okey, ni satu atas, satu bawah. Sudut yang pertama adalah antara yang atas dengan yang bawah tu dengan plane. That's why 90 degree. Sudut yang kedua adalah sudut pada plane itu. Antara bond yang ada pada plane. Sudut dia 120. So bila disebut trigonal bipyramidal, ingat ada dua bond angle that you have to state. The first one 90 degree, the second one 120 degree. Okay? Boleh saya teruskan? Boleh, madam. Boleh. Okay, so basic shape yang terakhir, kita ada 6 bond AX6. Siapa tahu nama dia? Nama dia apa? Octahedron. Octahedron. Tambah lagi satu bond. Okay, octahedral. Octahedral AX6, sudut dia satu saja, iaitu 90 degree. Cara nak lukis dalam bentuk 2D, okay, ini awak punya central atom. Satu atas, satu bawah. Okay, so dia ada plane ini. Plane segi 4 kelas. Okay, kalau awak nampak, kalau awak tak nampak, ini plane. Yang saya lukis tu plane atas dan bawah. Okay, kita tengok pada dia punya molekul ni. Ni. Ini plane. Plane ni. Dia punya sudut kan dia 4, segi 4 kan. Plane segi 4, so sudut dia 90 degree. Satu sudut lagi adalah antara atas dan plane pun 90 degree. Jadi ini bentuk dia adalah octahedral. Okay? Ada soalan tak tentang basic shape? Ada soalan? Tak ada? Semua jelas ah? Jelas. Okay, so bila saya tanya ada berapa basic shape? Ingat ada? 5. 5. Ada linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal, octahedral. Mesti ingat dia punya bond angle. Okay, dan juga general formula dan mesti tahu macam mana untuk draw shape atas kertas. Sebab awak nak hantar jawapan dalam kertas kan? So kena tahu macam mana nak lukis. Okay? Alright. Okay, so dah clear tentang basic shape. We proceed to the next part. Okay. Tadi kita dah tengok tentang electron group. Okay, kita dah tahu tentang electron group. Kenapa penting kita nak tahu electron group? Because from electron group, kita boleh tentukan electron group arrangement. Electron group arrangement determined by the number of electron groups around the central atom. Okay, yang kita tengok tadi basic shape. Basic shape semua adalah bond. Dia tak ada lone pair. Betul tak kelas? Am I right? Yes. Okay, ada berapa basic shape tadi? Ada 5 kan? Yang pertama kita ada apa? Linear. Linear. AX2 linear. AX3 trigonal? Trigonal planar. Planar. AX4?
Tetrahedral. Tetrahedral. AX5, Trigonal bipyramidal. trigonal bipyramidal. And lastly, AX6, Octahedral. octahedral. Okay. All of this basic shape, okay, AX2 tadi kita tahu dia punya elektron group dia dua. Dua elektron group. Kenapa dua elektron group? Sebab dia ada dua sigma bond. AX3 dia ada 3 elektron group. Kenapa dia ada 3 sigma bond? AX4 4 elektron group. AX5 5 elektron group. AX6 6 elektron group. Untuk basic shape, awak dah boleh tentukan terus dia punya elektron group. Okey, sekarang ni kita nak tengok non-basic shape. Maksudnya awak punya compound tu bila awak draw Lewis structure, structure awak tu ada lone pair, ada bonding pair. Okey, jadi kita kena tentukan berapa elektron group dalam compound itu baru kita boleh tahu dia punya shape apa dia. Okey? Okey. Sekiranya awak punya compound dia ada 2 elektron group arrangement dia adalah linear. Sekiranya ada 3 elektron group arrangement dia adalah trigonal planar. 4 elektron group arrangement tetrahedral. 5 arrangement dia trigonal bipyramidal. 6 arrangement dia octahedral. Bentuk dia, arrangement dia adalah sama dengan basic shape. Awak kena faham basic shape dengan electron group arrangement. Okay, maksud saya contohnya, trigonal planar ni kita ada BF3 contohnya. BF3, kalau awak draw Lewis structure dia ada 3 bond. So shape dia apa ni? Trigonal planar. This is trigonal planar. Berapa elektron group? 3 elektron group. So elektron group arrangement kalau ada 3, elektron group arrangement dia? Trigonal planar. Trigonal planar. Tapi because dia adalah hanya ada bond saja, dia basic shape. Dia punya arrangement dengan shape dia sama. Boleh faham tak kelas? Untuk BF3, elektron group dia 3. Elektron group arrangement dia pun 3 pula. Elektron group arrangement dia trigonal planar. Elektron group arrangement dia adalah trigonal planar. Shape dia pun adalah trigonal planar. Okey, tapi contoh saya bagi contoh yang kedua. Saya ada SO2. Okey, berapa elektron group dalam SO2? 3 juga. 3 juga, very good. So ni kira 1, ni kira 1, ini kira 1. So dia punya elektron group dia 3. Elektron group arrangement dia adalah trigonal planar. Kenapa? Elektron group dia 3. Tapi molecular shape dia bukan lagi trigonal planar. Lepas ni kita nak tengok. Okey, boleh faham kelas? Boleh. Boleh. Kalau tak faham terus tanya ya. Yang penting kita nak tengok elektron group arrangement dulu. Sama juga kalau dia ada 4 elektron group, arrangement dia tetrahedral. Kalau 4 ni boleh jadi semua bonding pair. 4 bonding pair. Dia boleh jadi 3 bonding pair, 1 lone pair. Dia boleh jadi 2 bonding pair, 2 lone pair. Okay. Kesemuanya ada 4 elektron group, arrangement dia tetrahedral. Cuma kalau semuanya adalah bonding pair, bentuk dia sama dengan arrangement. Tapi kalau 2 ni dia punya bentuk tak sama dengan arrangement. Arrangement dia tetap tetrahedral tapi bentuk dia bukan tetrahedral. Kalau dia ada 5 elektron group, it can be 5 bonding pair iaitu basic shape. Dia boleh jadi 4 bonding pair, 1 lone pair. Dia boleh jadi 3 bonding pair, 2 lone pair. Okey. Saya harap awak faham apa yang saya maksudkan ni. 6 elektron group, it can be 6 bonding pair iaitu basic shape. Dia boleh jadi 5 bonding pair, 1 lone pair. Dia boleh jadi 4 bonding pair, 2
lone pair. So kesemua ni dia ada 6 elektron group with electron group arrangement octahedral. Okey, ada soalan tak setakat ni tentang electron group arrangement? Tak ada, madam. Tak ada. Okey. So saya teruskan Okay. So kita dah tahu kita dah tahu basic shape. We already know about the electron group. We already know about the electron group arrangement. Okay, another important part here is repulsion. Electron group repulsion. Repulsion tadi saya katakan repel kan? Dia menolak. So ada 3 jenis repulsion di dalam VSEPR teori. Ni kita masih belajar tentang VSEPR teori. Okey, ada 3 jenis repulsion. Yang pertama adalah bonding pair repulsion. Maksudnya sekiranya compound awak tu hanya ada semua bonding pair, contohnya CH4 ini, dia ada satu jenis repulsion sahaja iaitu bonding pair repulsion. Okey, kita tengok contoh yang kedua ni, NH3. NH3 ni, boleh bagi tahu saya berapa elektron group dalam NH3? 4. Baik. Okay, very good. Kita ada 4 elektron group. CH4? 4 juga. 4 juga, good. H2O? 4. 4 elektron group juga, very good. Ketiga-tiga ni ada elektron group yang sama. Tetapi shape dia berbeza walaupun arrangement dia sama. All of these 3 compounds have same electron group, thus they have same electron group arrangement. Can you tell me what is the electron group arrangement for these 3 compounds? Tetrahedral. Yes, very good. Electron group arrangement ketiga-tiga ni adalah tetrahedral. Tapi bentuk yang mana je tetrahedral? Yang mana basic shape? CH4. CH4 ni dia AX4, dia basic shape. Okay, dalam ini hanya ada bonding pair repulsion. Tapi ammonia ini bentuk dia bukan lagi tetrahedral walaupun kita arrange elektron dia sama macam kita arrange dalam CH4. Tengok kedudukan lone pair pun sama dekat atas. H kat bawah 3 macam ni. H2O pun sama. Kita arrange elektron dengan bond ni sama macam tetrahedral. 1, 2, 3, 4 dalam keadaan tetrahedral. Tapi bentuk dia bukan tetrahedral. Arrangement dia sahaja tetrahedral. Dalam ammonia, kita ada 2 jenis repulsion. Yang pertama adalah bonding pair repulsion. Okay, saya nak awak take note . Dalam ammonia ni, dalam NH3, yang pertama kita ada bonding pair repulsion. Mana bonding pair repulsion ni? Antara NH ni bond kan? So dia ada bonding pair repulsion. Dan kita ada yang kedua iaitu lone pair bonding pair repulsion. Itu adalah repulsion yang kedua. Kenapa? Dalam ammonia kita ada satu lone pair. Okey, jelas setakat ni? Jelas. Okay. And the third repulsion yang ada adalah lone pair repulsion. Contohnya dalam H2O, bila kita draw our Lewis structure, we have 2 lone pair, 2 bonding pair. So ada berapa jenis repulsion dalam ni kelas? Can you tell me? 3. 3 types of repulsion. Yang pertama, bonding pair repulsion. Yang kedua, lone pair repulsion. Yang ketiga, lone pair repulsion. That's why kalau awak tengok pada bond angle ketiga-tiga ni, even though they have the same electron group and same electron group arrangement, tetapi bond angle dia berbeza. That's why shape dia berbeza. Tengok NH3 ni, bond angle dia kurang ke lebih daripada ni? Daripada CH4. Lebih kecil ke lebih besar? Lagi besar. Yang mana lebih besar? CH4 or NH3? CH4 lagi besar. CH4 lebih besar kan bond angle dia. H2O?
Paling kecil. Paling kecil. Okey, kenapa H2O paling kecil? Sebab, okey, awak tengok simbol ni. Simbol matematik ni. Lompe repulsion lebih kuat berbanding lompe bonding pair repulsion berbanding bonding pair repulsion. Antara lompe dengan lompe ni dia menolak lebih kuat. Bila dia menolak lebih kuat, dia cuba menjauhi antara satu sama lain. Dia tak suka. Lompe ni dengan lompe ni dia tak suka antara satu sama lain. So dia cuba menjauhkan diri antara satu sama lain menyebabkan bond angle ni makin kecil. Okey, boleh nampak tak kelas? Boleh faham? Bond angle dia makin kecil. Okey? Sama juga dengan ini. Lone pair bonding pair repulsion ni lebih kuat berbanding dengan bonding pair repulsion. Okay. So, can I proceed? Yes, madam. Okay. So, class, daripada term yang awak belajar tadi, barulah kita boleh tentukan molecular shape kita. Okay. Tapi yang pertama mesti ada apa dia ni? Lewis structure. Mesti ada Lewis structure. That's why saya bagi tahu awak. Sekiranya awak ada masalah drawing Lewis structure, memang awak tak boleh bawa sampai habis chapter 4. So make sure Lewis structure awak itu dah clear. Memang boleh lukislah Lewis structure. Okay. From Lewis structure, tentukan electron group and then electron group arrangement. And then you can determine the molecular shape bersama dengan bond angle dia. Okay, contoh yang sama tadi. DF3, berapa electron group dia? 3. 3 electron group. So electron group arrangement? Trigonal planar. Yes, very good. Trigonal planar. Okay, how about the molecular shape? Trigonal planar. Molecular shape dia sama. Trigonal planar. Okay, ini Lewis structure kan? Tapi bila kita nak lukis dia, bila soalan minta draw the shape, awak tak boleh lukis macam ni. Awak kena lukis macam ni. Nampak tak beza dia? Nampak tak beza kelas? Okay. If the question asks you to draw the molecular shape tapi awak bagi dalam Lewis structure, salah jawapan awak. When the question asks you to draw the shape, mesti awak buat dalam shape ni. Macam yang saya ajar tadi, cara nak tulis dalam 2D. So, molecular shape dia adalah sama juga, shape adalah trigonal planar. Okay, bila soalan tanya, you have to state all of this. Okay, contohnya soalan tanya, by using VSEPR theory, explain the shape in BF3. Biasanya banyak markah kat situ. So apa nak buat? Yang pertama kena draw Lewis structure. And then kena bagi tahu electron group. Kena bagi tahu electron group arrangement. Kena bagi tahu molecular shape. Kena draw its shape. Kena label the bond angle. Dan lagi satu, what type of repulsion exists dalam ni? What type of repulsion? Bonding pair. Bond angle. Yes, very good. Dalam ni hanya ada satu repulsion saja, iaitu bonding pair repulsion. Jadi awak kena state all of these points. Ada berapa point ni? Satu, Lewis structure, electron group arrangement, molecular shape, type of repulsion. Draw the Lewis structure. Draw the molecular shape. Okay, ada soalan setakat ni? Madam, angle tu nak kena label juga ke? Okay, angle tu boleh awak labelkan. Okay, if awak tak nak label pada structure, awak boleh state dekat pada point yang seterusnya. Bond angle 120 degree. Okay? Okay, madam. Alright, sekarang ni kita nak tengok ada beberapa shape. Okay, tadi kita dah tengok basic shape kan? Okay, saya tak nak guna ni, saya nak terus kepada table yang saya dah bagi awak tadi. Okay, this one. Okay, so sekarang ni selain daripada 5 basic shape tadi, kita ada lagi a few of non-basic shapes yang kita boleh tentukan berdasarkan electron group. Okay, but before that, we write the basic shape first. Okay, contohnya kalau kita ada 2 electron group with general formula AX2. Maksudnya dia ada 2 bond
zero lone pair. E ni katakan E tu adalah lone pair. Okey, electron group arrangement dia adalah linear. Okey, awak boleh jot down kalau awak dah sediakan table. Okay, and the molecular shape also linear. With bond angle berapa? 180 degree. So awak boleh tulis pada awak punya kertas. Saya nak awak ada sediakan satu kertas. Okay, I'm so sorry sebab saya bagi tahu lambat tadi. But it's okay, awak boleh buat kemudian. After you list down this point, awak boleh lukis. Cuba lukis dalam bentuk 3D. Boleh tambah satu lagi kolom. Okay. So ini adalah bentuk linear. Okay, untuk 2 electron group kita hanya belajar untuk 2 bonding pair, 0 lone pair. Okay. Kalau 3 electron group, dia boleh jadi 3 bonding pair, 0 lone pair. Iaitu AX3. Okay. What is electron group arrangement here? Trigonal planar. Okay, so tulis trigonal planar. Okay. Bila dia adalah trigonal planar with 3 bonding pair, 0 lone pair, maksudnya types of repulsion yang ada hanyalah bonding pair, repulsion. So molecular shape dia akan sama dengan arrangement dia. Jadi shape dia adalah trigonal planar. Okey, macam mana nak lukis? Ingat balik yang saya ajar tadi. A, X, X. Okey, awak boleh tambah lagi kat sini. Repulsion. Repulsion apa? Dekat sini ada bonding pair, repulsion. Dekat sini ada bonding pair, repulsion. Okey? Okey. With 3 electron group, dia boleh jadi 2 bonding pair. Berapa lone pair? 1. 1 lone pair. So dia punya general formula AX2E1. Maksudnya what type of repulsion yang ada dekat sini? Bonding pair dengan lone pair. Okey. Type of repulsion ada 2. Bonding pair, repulsion. Lagi satu, bonding pair, lone pair repulsion. Arrangement dia apa? Arrangement dia? Linear. Is it linear? V-shape. Is it V-shape? Electron group? Trigonal planar. Ingat, electron group semua sama. Kalau dia ada 3 electron group arrangement dia pun trigonal planar. Boleh faham kelas? Electron group arrangement dia sama, tapi molecular shape dia sama tak? Tak. Molecular shape dia dah jadi V-shape. Linear. V-shape, not linear. Okey kelas, saya tunjuk awak. Okay. Asalnya dia ada 3 bond. Ini untuk basic shape. Basic shape trigonal planar. All it has is the bonding pair. Okay, sekarang ni saya buang satu bond tu saya ganti dengan lone pair. Tengok arrangement dia pun sama, trigonal planar juga. Tapi adakah shape dia trigonal planar? Shape dia jadi apa? Shape dia dah jadi V shape ataupun nama lain dia band shape pun boleh diterima juga. Dia dah jadi V shape kelas with bond angle less than 120 actually. Kalaulah dia ada 3 bond tadi 120, tetapi sekarang ni electron group arrangement dia pun 3, but satu bond tadi ni kita dah gantikan dengan lone pair. Jadi bentuk dia dah jadi V shape. Dia tak mungkin jadi linear. Walaupun kita tahu dia ada 2 bond. It never be linear. Why? Because in this structure, kita ada lone pair bonding pair repulsion, bonding pair repulsion. Clear class? Clear tak? Clear. Clear, okay. So kita tengok yang keempat pula. Kalau kita ada 4 electron group, dia boleh jadi all bonding pair, 0 lone pair
with general formula AX4. Jadi arrangement dia apa? Arrangement Tetrahedral. tetrahedral. So apabila semuanya adalah bonding pair repulsion, elektron group arrangement sama dengan molecular shape iaitu tetrahedral. Okey. Dia pun boleh jadi 3 bonding pair, 1 lone pair. That lead that molecule to have 4 electron group, it might have 3 bonding pairs, 1 lone pair. Jadi general formula dia AX3E1. Arrangement dia adalah Tetrahedral. arrangement dia sama juga tetrahedral, tapi sekarang bentuk apa? Trigonal pyramidal. Okey. Sekarang ni bentuk dia bukan lagi tetrahedral kelas. Okey, kita tengok dulu je. Saya buang lone pair ni. Okey, ini tetrahedral. It has 4 bonding pairs. Okey, yang mempunyai bond angle 109.5 degree. Okey, sekarang ni another possibility with 4 electron group, dia boleh jadi 3 bonding pair, 1 lone pair, iaitu saya gantikan 1 bond, saya letak lone pair. So bentuk dia tadi bukan lagi tetrahedral, tetapi arrangement dia tetap tetrahedral. Cuma bentuk dia sekarang dah jadi trigonal pyramidal. Okey, awak kena ingat kelas. Apa maksud trigonal pyramidal? Piramid bertapak segitiga. Nampak tak tapak segitiga ni? Nampak tak? Nampak. Piramid bertapak segitiga. Bond angle dia, kalau tadi 109.5, sekarang ni dia should be less than 109.5. Bond angle antara bond ini less than 109.5. Dia tak akan jadi lagi 109.5. Okey? Boleh tak kelas? Boleh. Bentuk apa ni? Trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal. Bond angle dia less than Less than 109. 109.5 degree. Awak boleh tulis ini je. Less than. Okay. Nama dia trigonal pyramidal. Not trigonal bipyramidal. Ini trigonal pyramidal. Okay. What type of repulsion class? Lone pair, bond pair. Lone pair, bonding pair and? Bonding pair. Yes, very good. Lone pair, bonding pair, bonding pair, bonding pair. Yang mana lebih kuat? Lone pair, bonding pair. Yes, very good. Fahamlah tu apa yang saya cerita tadi. Lone pair bonding pair repulsion is stronger compared to bonding pair repulsion. That's why bentuk dia bukan lagi tetrahedral. Walaupun arrangement dia tetrahedral, bentuk dia dah jadi trigonal pyramidal. Okey. Satu lagi kemungkinan apa dia? Kalau 4 electron group, dia boleh jadi 2 bonding pair, 2 lone pair. So general formula dia AX2E2. Arrangement dia sama, tetrahedral, tapi molecular shape dia dah jadi apa? Okay, sekarang kita tengok kita tukar ni 4 kan? Kita tukar satu, kita buang satu bond lagi, kita ganti dengan lone pair. Jadi bentuk apa kelas? Bentuk apa ni? V-shape. V-shape. Yes, very good. Okay, dia dah jadi V-shape. Okay. 4 electron group, tetapi sekarang dia ada 2 lone pair, 2 bonding pair. Menyebabkan dalam molekul ini dia ada lone pair repulsion, lone pair bonding pair repulsion, bonding pair repulsion. So bentuk dia dah jadi V-shape. Even though the arrangement dia pun tetrahedral, tetapi shape dia bukan tetrahedral. Shape dia adalah V-shape ataupun band shape. Okay. Bond angle dia? Bond angle dia? Kurang juga daripada 109.5. Tapi compare dengan yang tadi? Compare dengan 3 bonding pair, 1 lone pair, yang mana lebih kecil bond angle? Yang V-shape. Yang V-shape lebih kecil bond angle dia. Okay. So boleh penuhkan dekat sini. Ini bentuk dia. Trigonal
pyramidal. This one bentuk dia dah jadi V shape. Bond angle dia less than 109.5, less than 109.5. Type of repulsion awak tambah sendiri. Type of repulsion apa? Okay. Boleh teruskan? Boleh. Okay, boleh nampak setakat ni? Sangat jelas Sangat jelas tak? Sangat jelas Okay. Now kita tengok the next one. 5 electron group. Tadi kita dah tengok all bonding pair. Maksudnya 5 bonding pair, 0 lone pair. AX5. Arrangement apa tadi? Trigonal. Trigonal apa? Bipyramidal. Bipyramidal. 5 bonding pair trigonal bipyramidal. So molecular shape dia pun sama juga. Trigonal bipyramidal. Okay. Macam mana nak lukis? Saya dah ajar tadi. Central atom, satu atas, satu bawah. Buat macam bentuk K kat tepi. Bond angle dia? Bond angle dia pada plane ni berapa? 120. 120 degree. Pada atas dengan plane ni? 90. 90 degree. Okey. Itu kalau 5 bonding pair. Dia boleh jadi 4 bonding pair, 1 lone pair. AX4E1. Dia boleh jadi 3 bonding pair, 2 lone pair. AX3E2. Dia boleh jadi 2 bonding pair, 3 lone pair. AX2E3. Okay. What can you say about the electron group arrangement? Sama semua. Sama. Arrangement dia akan sama. Kenapa? Electron group dia sama. Tapi yang membezakan dia adalah molecular shape dan bond angle yang berbeza. Okey, now kita tengok Kalau 5. So dia ada 5 bond. Okey, ini basic shape. Apa nama dia? Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Okay, so with bond angle 90 degree and 120. Sekarang ni kita nak buat untuk 4 bonding pair, 1 lone pair. So saya akan buang 1 bond, kita tambah 1 lone pair. So dia jadi bentuk apa kelas? Dia bentuk apa ni? Seesaw. Seesaw. Nampak tak bentuk seesaw ni? Seesaw tu apa? Seesaw, pernah main tak seesaw awak ni? Kita main game je. Ni seesaw ni. Nampak tak seesaw? Seesaw tu apa? Dalam bahasa Melayu apa seesaw? Jongkar-jongkir ni seorang duduk kat sini, seorang duduk kat sini. Ni. Seesaw. Okay. So, untuk 5 electron group yang mempunyai 4 bonding pair, 1 lone pair, bentuk dia adalah seesaw. Okay, macam mana nak draw seesaw? Okay, because arrangement dia sama. Okay, awak boleh tengok arrangement dia tadi kan macam ni. Saya dah ajar awak tadi. Okay, macam mana kita nak buat, kita nak melukis seesaw adalah awak boleh buang di hujung ni. Kat sini. Kita buang pada plane. So, kita gantikan dia dengan lone pair. Okay, ataupun kalau awak nak buat macam ni pun boleh. A dot dot. Ni pun boleh. Okay, menunjukkan dia ni buatlah dia punya surrounding atom. Saya tak tulis surrounding atom ni. Awak buat surrounding atom dia. Okay. So ini bentuk dia adalah seesaw. Bond angle dia adalah less than 90 degree, less than 120. Kenapa dia dah jadi less than? What type of repulsion exists here? Lone pair dengan bonding pair. Lone pair. Okay, cara nak sebut type of repulsion kena sebut penuh. Type of repulsion, lone pair, bonding pair repulsion. Lagi satu, bonding pair repulsion. Okay, that's why bond angle dia less than 120, less than 90 degree. Okay, seterusnya. Yang ini 4 bonding pair, 1 lone pair. Sekarang ni kita ganti pula
Satu lagi bonding pair dengan lone pair. So saya akan buang bond. Satu saya gantikan dengan lone pair. So dia jadi bentuk apa ni? Nampak huruf apa ni? T. Huruf T. Okay, dia dah jadi T-shape class. 5 electron group with 3 bonding pair, 2 lone pair, bentuk dia adalah T-shape. Macam mana nak lukis? Okay, arrangement dia sama juga. Arrangement dia adalah trigonal bipyramidal tetapi bentuk T. So nak ganti dekat mana? Dekat sini. Dekat plane 2 ni, yang 2 macam tanduk ni. Kita gantikan. Sengitkan dia. Because arrangement dia dalam bentuk trigonal bipyramidal. Nampak tak T? Nampak. Okay, so itu the way to draw the T shape on paper secara 2D. What type of repulsion exists? Lone pair, lone pair. Lone pair repulsion. Lone pair, bonding pair. Lone pair bonding pair. Bonding pair, bonding pair. Yes, very good. So we have 3 types of repulsion here. So for T shape, bond angle dia adalah berapa bond angle T shape? 90 degree. Bentuk T kan? So bentuk T ni 90 degree. Dia dah tak ada lagi yang 120 tu dah tak ada lagi. Okay. And the last one untuk 5 electron group iaitu 2 bonding pair, 3 lone pair. So sekarang ni saya buang lagi satu bond, saya gantikan dengan lone pair. Jadi kita ada 3 bonding pair, 2 lone pair with 5 electron group. So bentuk apa ni kelas? Linear. Yes, dia dah jadi bentuk linear. Okay, with bond angle? 180. 180. Okay, cara nak lukis. Okay, kita berbalik kepada dia punya arrangement. Arrangement dia adalah trigonal bipyramidal. Sekarang ni kita ada lone pair. Okay, so pada plane ni awak gantikan semua lone pair. Tengok cara kita nak lukis lone pair tu dia mesti sengit. Macam kita buat bond dalam trigonal bipyramidal. Kerana arrangement dia trigonal bipyramidal. Okay. Ada soalan tak kelas? Tak ada. Tak ada. Semua jelas ha? Jelas. Okay, awak kena ingat nama, kena ingat how to draw, kena ingat bond angle pun kena ingat. Okay, kita pergi kepada last one iaitu 6 electron group, 6 bonding pair, 0 lone pair, dia akan jadi A@6. Arrangement dia apa? Octahedral. Molecular shape dia adalah? Octahedral. Octahedral juga. Okay, dia adalah basic shape. Kerana dia tak ada lone pair. Dia boleh jadi 5 bonding pair, 1 lone pair. So general dia AX5E1. Arrangement dia pun sama octahedral. Dia boleh jadi 4 bonding pair, 2 lone pair. AX4E2. Arrangement dia pun sama octahedral. Tapi yang membezakan dia adalah shape. Okay, now kita tengok shape dia. Okay, sekarang ni asalnya dia ada 6 bond. Okay, 6 bond bentuk apa ni? Ni bentuk apa? Octahedral. Octahedral with bond angle? 90. 90 degree, very good. Sekarang ni saya nak gantikan satu bond dengan lone pair. So I will remove 1 bond. Saya gantikan satu lone pair. Jadi dia jadi bentuk apa ni kelas? Dia jadi bentuk apa ni? Siapa boleh nampak bentuk dia? Square plane lah. It is square plan Square pyramidal. Square pyramidal. Okay, nampak tak bentuk piramid? Piramid bertapak segi 4. Okay, kalau siapa tak nampak piramid ni, okay, macam ni. Ni piramid. Ni dia dengan atas ni. Alamak, buruk tulisan saya. Tak nampak kot sebab tulisan saya sengit ni. Okay, tak apa, saya cuba lukis. Okay, arrangement dia adalah octahedral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sekarang ni satu bond kita gantikan dengan lone pair.
Okay, satu bond ni kita gantikan dengan lone pair. Jadi bentuk dia dah jadi square pyramidal. Okay, mana square pyramidal ni? Nampak ke tak kelas? Hopefully awak boleh imagine lah bentuk square pyramidal. Dapat tak? Nampak. Piramid bertapak segi 4. Ni tapak dia ni. Tapak segi 4. Ini bucu piramid tu. Hopefully awak nampak lah lukisan saya yang buruk ni. Okay, boleh nampak tak? Boleh. Nampak? So bentuk dia dah jadi square pyramidal. So bond angle dia kalau tadi 90 degree, sekarang ni bond angle dia dah jadi Less than 90. less than 90 degree. Kenapa? Wujudnya repulsion yang baru. Repulsion apa? Lone pair, bonding pair. Lone pair, bonding pair, repulsion. Lagi satu? Bonding pair, bonding pair. Bonding pair, bonding pair, repulsion. Okay. And last kali, kita gantikan pula lagi satu bond dengan lone pair. So dia dah jadi AX4E2. So saya remove satu bond. Saya add on one lone pair. So dia dah jadi bentuk apa ni? Square planar. Square planar. Okay, saya pusing dia supaya awak nampak square planar. Square planar tu maksudnya plane segi 4. Ni. Kita ganti atas dan bawah tadi, kita gantikan dengan lone pair. Asalnya octahedral, arrangement dia satu atas, satu bawah. Ini plane. So bila dua lone pair, dua bond kita gantikan dengan lone pair, ni kita gantikan dengan lone pair. So yang tinggalnya hanyalah plane sahaja, betul tak? Yang tinggalnya hanyalah plane. So that's why nama dia square planar. Tinggal plane sahaja. Bond angle dia? Kurang. Okay, because dia adalah plane, jadi bond angle dia akan kekal sebagai 90 degree. Sebab dia plane je. Walaupun dia ada lone pair ke atas bawah, tetapi disebabkan tak ada gangguan pun. Lone pair kat atas dengan kat bawah ni, dia tak ada repulsion antara lone pair atas dan lone pair bawah. That's why plane ini akan kekal sebagai 90 degree. Ini special sikit. Okay. Boleh faham kelas? Boleh. Boleh. Okay. So kelas, bila kita dah belajar molecular shape, bila awak dah faham molecular shape ni, barulah bila kita belajar tentang polarity nanti awak boleh jelas tentang polarity. Okay? Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Betul lah, tak ada soalan? Sangat jelas lah maksudnya kan? Tak ada soalan ni sangat jelas lah, betul? Betul. Alhamdulillah. Okay, apa nama shape ni? Cuba penuhkan kat sini. Dia dah jadi? Apa kat sini? Square pyramid. Square pyramidal. Square pyramidal. Awak penuhkan ya. Ni awak boleh buat rujukan lagi nanti kemudian. Okay, ni akan jadi square Planar. planar. Okay. Alright, so kita dah settle tentang molecular shape. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Okay. Okay. Sekarang kejap Apa kira? Alright, kelas. Contohnya PF3. Okay. Bila dia minta, soalan tadi dia minta awak draw the molecular shape and predict the bond angle kan? Okay. Dia bagi PF3, first kali kita kena lukis dulu Lewis structure. Awak jangan tengok je PF3, awak terus assume dia macam ni. So awak terus kata dia adalah trigonal planar. Betul ke salah? Salah. Salah. Sebab bila awak draw Lewis structure, tengok sebenarnya dia ada satu lone pair. Okay, bila kita draw Lewis structure, macam mana? Tengok balik macam mana nak draw Lewis structure. So it actually has one lone pair, 3 bonding pair. So electron group dia adalah berapa electron group kat sini? 4 electron group. Electron group arrangement dia adalah Tetrahedral. tetrahedral. Okay, sekarang ni adakah shape dia tetrahedral? Tak. Tak, okay. Can you give me general formula kat sini? AX
AX3 3 E1. 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 Very good. What type of repulsion exists? Lone bond pair. Bonding. Lone pair bonding. Lone pair bonding pair repulsion. Lagi satu. Bonding pair, bonding pair. Bonding pair, bonding pair repulsion. Yang mana lebih kuat? Lone pair bonding Pair. pair. Okay, lone pair bonding pair repulsion lebih kuat berbanding dengan bonding pair repulsion. Okay, so arrangement dia adalah tetrahedral. Ingat, satu atas and 3 macam kaki ayam. Tapi one bond kita gantikan dengan lone pair. So kita gantikan lone pair yang mana? Kita gantikan lone pair yang atas. Bonding pair atas ni dengan lone pair. So ni kita gantikan dengan lone pair. So F. So what is the molecular shape, class? What is the molecular shape here? Trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal. Very good. Okay. Trigonal pyramidal with bond angle Kurang daripada? 109.5. Yes, very good. Siapa yang boleh jawab tu maksudnya dia faham. Kita nak tengok bond angle, kita akan refer kepada arrangement dia. Arrangement dia adalah tetrahedral. Bond angle asal 109.5. Tapi sekarang ni repulsion dan lain pula ada. So bond angle dia less than 109.5. Okay, so molecular shape dia adalah trigonal pyramidal. Okay, ni cara nak jawab lah. Okay, kena bagi tahu type of repulsion. Tadi pun kena bagi tahu juga dia ada berapa electron group arrangement dia apa. And then bond angle kena ada, draw molecular shape, state the bond angle, state the molecular shape. Okay? Okay, contoh yang kedua tadi. ClF2 minus. So kita dah belajar macam mana nak buat, kira valence electron. Ada negative charge tambah 1 extra electron, buat skeletal structure. Make the surrounding atom become octet. And then kita habiskan semua elektron, you will get this kind of shape. This kind of Lewis structure. So berapa electron group, class? Tell me in this structure. 5. Okay, 5 electron group. 1, 2, 3, 4, 5. So kena tulis dulu. Electron group dia 5. So electron group arrangement is trigonal bipyramidal. Walaupun dalam jawapan yang saya tunjuk ni, dia tak tulis electron group. Dalam jawapan awak mesti ada. Mula dengan Lewis structure and then state the electron group. Baru you state the electron group arrangement. Okay, sekarang ni tell me the general formula dia apa? AX2 E3. Yes, very good. AX2E3. Jadi repulsion dia adalah lone pair repulsion, lone pair bonding pair repulsion, bonding pair repulsion. So molecular shape adalah Linear. linear. Okay. So hopefully awak faham lah cara nak tentukan molecular shape. Okay, untuk Chem Expert ini, chapter 4.3 ni, saya just nak awak gunakan structure yang awak dah buat dalam 4.1 part 2. Kan ada banyak Lewis structure kan? Okay, awak guna je that Lewis structure, awak tambah kolom. Awak tambah electron group arrangement, general formula, molecular shape. Boleh kelas? Nanti saya akan sediakan template lah. Okay, kalau awak tak nampak macam mana. But use the same structure. Awak dah buat Lewis structure hari tu kan? So just continue to determine the molecular shape sahaja. Okay. Boleh tak kita pergi sikit tentang bond polarity? Boleh. Boleh ya? Sekejap je ni. Okay, so dah tahu molecular shape, kita boleh tahu tentang bond polarity. Okay, bila masa boleh wujud polar bond? Okay, awak kena ingat ni ya. Atoms with different electronegativity. Maksudnya dua atom berbeza. Okay, kalau H dengan H, sama ke beza electronegativity? Sama. Sama. Jadi yang ini, bond ini kita tak boleh katakan dia polar bond. Tapi kalau H dengan Cl, sama ke berbeza?
Berbeza. Berbeza. Itulah maksud dia with different electronegativity. So bila dua atom dia form bond, two different atoms with two different electronegativity, jadi ini dikatakan polar bond. Siapa lebih elektronegatif dekat sini? Cl. Cl. Kita dah belajar chapter 3 kan. So kita boleh labelkan dia macam ni. Ni nama dia polar arrow. Anak panah ke arah klorin menunjukkan this bond ni adalah polar bond. Tapi kalau H2 dia non-polar bond. So tak perlu tunjuk polar arrow. Kalau Cl dengan Cl, polar atau non-polar? Non-polar. Non-polar bond. Kenapa? Sebab sama dia punya electronegativity. Yes, very good. That is the reason. Same electronegativity, non-polar bond. Different electronegativity, polar bond. Itu saja. Mudah saja konsep dia kan. Okey, ni contoh yang saya tunjuk tadi lah. Okey, tengok semua ni berbeza. Jadi okey. Jadi simbol yang kat atas ni, partially positif, partially negatif ni, kenapa dia punya simbol dia positif? Because polar arrow dia ke arah Cl. Menunjukkan Cl tu dia ada ability untuk tarik elektron. Awak boleh refer kepada definition electronegativity di dalam chapter 3. So, anak panah dia ke arah Cl. Menunjukkan Cl ni ada lebih sikit elektron. Bila Cl lebih sikit elektron, that's why dia akan jadi partially negative. Karbon dia dah kurang sikit elektron kerana electronegativity klorin tu lebih tinggi. So, dia jadi partially positive. Partially tu maksudnya separa. Dia bukan just cation or anion. Okay, awak kena tahu beza dia. Okay. So ini non-polar bond, C dengan C non-polar bond, same electronegativity, same as Br. Okay. Boleh faham Use a polar arrow to indicate the polarity of each bond. Okay, boleh tahu awak buat ni? Very easy lah saya rasa. Tentukan siapa yang lebih elektronegatif. Ini kita dah belajar dalam chapter 3. N dengan H, of course lah ke arah N. N dengan fluorine lah. That's why nak panah dia ke arah sana. I dengan Cl. Cl lebih. Okay, kenapa Cl more elektronegatif? Across the period. Is it across a period ni? Group. Down the group. Siapa yang bawah group? Cl. Is it? I. Klorin dulu baru Cl kan? Saiz siapa yang lebih kecil? Cl. Cl. L lebih kecil berbanding iodine. So bila lebih besar molekul, shielding effect lebih besar. Shielding effect down the group lebih tinggi menyebabkan electronegativity berkurang. Sebab apa? Attraction between nucleus and attraction dia become weaker. So recall balik chapter 3. Okay. Bond polarity. Okay, ni kita akan tengok berdasarkan dia punya perbezaan electronegativity. Okay, ni just general knowledge saja. Okay, yang mana lebih kuat adalah HO. Sebab beza antara H dengan O ni lebih besar berbanding HN berbanding dengan HC. Okay, tadi polar bond. Sekarang kita nak tentukan polar molekul. Okay, ni last part Okay. Satu molekul kita boleh katakan dia polar molekul ataupun non-polar molekul. Tadi kita tengok bond. Sekarang kita nak tengok dalam molekul pula. Okay. Dia adalah net imbalance of charge. Electron rich regions will become delta negative. And electron poor region become delta positif ataupun partially positif. Okay, macam tadilah. Yang tarik elektron akan jadi negatif. Yang kurang elektron akan jadi positif. Okay. Quantity measure of molecular polarity adalah mu. Okay, sebenarnya ini bukan untuk pengiraan pun. Kita just nak tengok nilai mu sahaja. Ni untuk general knowledge sahaja. Macam mana kita nak tentukan polarity itu? Molekul itu polar sekiranya nilai dia ada, mu tu dia ada nilai. Okay, lepas ni saya akan explain ni sebagai introduction je dulu. Okay, ni yang saya masukkan tadi.
Mu ni adalah resultant dipole moment. Okay. Macam mana kita nak tentukan mu tu kosong ataupun mu tu dia ada nilai or not equal to 0? It is determined by molecular shape and bond polarity. Ingat dua ni. Determined by molecular shape and bond polarity. Okay, awak dengar dulu ya. Okay, contoh saya tunjukkan contoh yang ni. Okay. I dengan I, polar bond or non-polar bond? Non-polar bond. Non-polar bond. Bila non-polar bond, maksudnya mu equal to 0. Kenapa mu equal to 0? Dia tak ada nilai. Kenapa? Bond dia pun dah non-polar. So, I2 is a non-polar molecule. Okay, jelas tak setakat ni kelas? Jelas. Okay, kalau ditanya kenapa I2 non-polar? Because it is non-polar bond and mu equal to 0. Okay, next. This one. Polar bond or non-polar bond? Polar bond. Polar bond. bond. Maksudnya dia punya resultant dipole moment dia ada nilai. That's why not equal to 0. So awak punya reason dia adalah polar molecule because ICl is polar bond and mu not equal to 0. Okay, boleh ikut Boleh ikut tak kelas? Boleh. Okay, tengok contoh yang ni C dengan O, polar bond or non-polar bond? C dengan O. Different or same electronegativity? Different. Different. Maksudnya dia polar bond or non-polar bond? Polar bond. Polar bond. Okay, dia polar bond. Tetapi disebabkan shape dia adalah linear. Okay. Disebabkan shape dia adalah linear. Okay, awak tengok ni. CO bonds are polar but the two bond dipoles cancel each other. Okay. Ini dia bagi nilai bond dipole. Ke arah sini dia ada nilai bond dipole. Ke arah bertentangan dia ada nilai bond dipole. So, because of shape dia linear, bond dipole cancel each other. Menyebabkan mu equal to 0. So, dia adalah non-polar molecule. Boleh ikut tak kelas? So kalau dia double bond, dia akan jadi itulah polar tu. Okay, sebenarnya dia bukan disebabkan double bond. Disebabkan shape dia. Dia bukan disebabkan double bond. Disebabkan shape dia menyebabkan bond dipole cancel each other. So mu dia equal to 0, so dia adalah non-polar molecule. Boleh faham tak? Okay, kita tengok contoh seterusnya supaya awak lebih faham. Okay, ini pun double bond kan? Tadi awak kata kalau double bond dia akan jadi non-polar, bukan? Okay, contohnya ni CO polar bond, betul tak? Betul. CS Polar bond. polar bond. Tetapi adakah dia akan cancel each other? Nama. Yes. Tak. Okay class, because the surrounding atom dia tak sama, jadi nilai dia pun tak sama. Nilai dia tak sama. Nilai ke arah sini dengan ke arah sini tak sama. Tengok dia punya explanation. CO and CS bond are polar and the two bond do not cancel each other. Kenapa tak cancel each other? Sebab dia different atom. So, mu not equal to 0. Jadi dia adalah Polar. polar molecule. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okay. Class, to make it easier. Okay, saya nak explain awak dengan cara yang lebih mudah. Okay, kita dah belajar 5 basic shape. Betul tak? Okay, tell me 5 basic shape tu apa? Linear. Kita dah ada linear. Kita ada Trigonal. Polar planar. trigonal planar. Yang ketiga kita ada Tetrahedral. tetrahedral. Yang keempat kita ada
Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Yang kelima kita ada Octahedral. octahedral. Okay, kelas. Listen ah. All of the basic shape ini dia adalah simetri. Tahu tak simetri? Tahu tak simetri? Tahu. Tahu. Simetri tu maksud macam awak lipat kertas kan? Awak lipat kertas nampak dua bahagian yang sama, betul tak? Betul. Okay. Kelas, basic shape ini dia adalah simetri. Dengan syarat surrounding atom dia mesti sama. Baru dia boleh jadi simetri. Contohnya BF3 bentuk dia trigonal planar. Dia adalah basic shape, betul tak? Simetri tak? Simetri. Okay. Bila simetri, basic shape ni, okay. So basic shape dia simetri. Bila basic shape simetri, dia punya bond dipole can cancel each other. When your molecules are basic shape, it is said to be symmetry. So the bond dipole can cancel each other, which make the mu equal or not equal to 0? Equal. Equal. To 0, so dia adalah Non polar polar. or Non-polar. non-polar molecule. Okay, can you get what I try to tell you? Yes. Okay, BF3 ni polar or non-polar molecule? Non-polar. Non-polar. Non-polar molecule. Even though it has polar bond. Kenapa polar bond? Dia ada polar arrow tak? Ada? Ada. Polar arrow dia ke arah fluorine kan? Kita buat polar arrow dia. Polar arrow dia ada, tetapi because of it has basic shape and symmetry, so point yang pertama, bond dipole can cancel each other. Mu equal to 0, so BF3 adalah non-polar molecule. Okay, jelas tak? Jelas tak kelas? Jelas. Okay, katakan saya tukar F ini saya tukar jadi Cl. Adakah dia polar molecule or non-polar sekarang? Polar. Dia dah Polar. jadi polar. Kenapa? Dia bukan lagi simetri. Walaupun dia basic shape, tetapi surrounding atom dia tak sama. Jadi awak tukar ayat kat sini. Bond dipole cannot cancel each other, mu not equal to 0, so dia adalah polar molecule. Is it right? Yes. Yes. Senang kan? Okay, saya ambil contoh lain untuk awak lebih faham. Okay, contohnya saya ada CCl4. CCl4 bentuk apa ni kelas? Tetrahedral. Tetrahedral. It is basic shape, right? Betul tak? Betul. 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 Is it polar or non-polar? Non-polar. Non-polar. Okay, why you say non-polar? Surrounded. Because surrounding. Okay, dia punya point awak ambil je yang point ni. 3 point ini. 3 point ini wajib ada when you want to explain about the polarity. Yang atas ni untuk kita tentukan dulu. Dia adalah basic shape dengan simetri ke tak? Dia basic shape, simetri ke tak? Symmetry. Simetri. So, bond dipole Can cancel each can cancel each other. mu equal to 0. Mu equal to 0. So, dia adalah Non-polar molecule. non-polar molecule. So, polar arrow ke arah mana? Cl. Ke arah Cl. Okay, so polar arrow ke arah Cl. Walaupun dia ada polar bond, tetapi dia adalah non-polar molecule. Reason dia 3 ni. Bond dipole can cancel each other, mu equal to 0, so dia adalah non-polar molecule. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Saya nak test awak sikit. Betul ke faham? Saya ada PCl4F.
Maksudnya bila saya lukis Lewis structure, saya dapat F, 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 Cl. What shape is this molecule? Trigonal bipyramidal. Yes, very good. Trigonal bipyramidal. Basic shape, right? Yes. Adakah dia simetri? No. No, it is not symmetry. Dia asymmetry. Adakah dia polar molecule? Yes. Yes. Yes, dia adalah polar molecule. Kenapa dia polar molecule? Okay. Bond dipole cannot cancel each other. Bond dipole People cannot cancel. Cannot cancel each other. cannot cancel. Bond dipole cannot cancel each other. Then Mu not equal to zero. mu not equal to zero. So conclusion dia adalah Polar. Polar molecule. polar molecule. So Molecule. polar arrow kena tunjuk dia ke arah ni. Okey. Tapi ini dia berbeza sebab chlorine ni different atom. Okey. Jelas tak untuk basic shape? Jelas. Okey. Tadi sebenarnya menerangkan benda yang sama. Ini adalah basic shape. Tetapi dia bukan simetri. So bond dipole cannot cancel each other, mu not equal to zero. Kalau CO2, dia bond dipole can cancel each other, mu equal to zero, so dia adalah polar molecule. Ini yang saya dah terangkan tadi, contoh tadi. Okey, H2O. Okey, H2O polar or non-polar? Polar. Polar molecule. Kenapa polar molecule? Okey, kelas. Cancel each other. Okey, reason dia tetap sama. Bila awak nak cerita dia polar or non-polar, kalau dia polar, bond dipole cannot cancel each other, mu not equal to zero, so dia adalah polar molecule. Cuma, kalau tadi kita tengok basic shape kan, sekarang non-basic shape, untuk non-basic shape, macam mana kita tahu dia adalah non-basic shape? Dia akan ada lone pair. Contoh non-basic shape apa? Kalau ada 3 elektron group non-basic shape, bentuk apa ni? Bentuk apa ni? AX2E1. Bentuk apa ni? V shape. V shape. And then kalau tetrahedral, ni bentuk apa? Ni bentuk apa? Trigonal pyramidal. pyramidal. Yes, very good. Okay. 4 electron group juga. Tersengit pula ni. Bentuk apa ni? V-shape. V shape. Okay. Kalau 5 electron group. Bentuk apa ni? Seesaw. Seesaw. Okay kelas. Selain basic shape, all the molecules are polar molecule. Okay, jelas tak? Apa yang saya sebut tadi? Seorang boleh ulang? Selain basic shape, semua molekul adalah polar. Maksudnya non-basic shape adalah polar molecule. Reason dia apa? Reason dia sama macam tadi, 3 reason. Bond dipole Cannot cancel each cannot other. cancel each other, mu Not equal to zero. not equal to zero dan Polar molecule. polar molecule. Kecuali, dia ada kecuali. Sikit lagi ya kelas. Okey, sikit je lagi. Okey. Kecuali 3 bentuk ini kelas. Bentuk apa ni kelas? Linear. Okey, general formula dia apa? AX2 AX2 E3. Bentuk linear. Berapa elektron group? 5. 5 elektron group. Okey, this one bentuk apa? Square planar. Square planar. Berapa elektron group? 6. 6 elektron group AX 4 E2. Dia square planar. Square planar. This one? Sama lah kan? Okay. So, ni square planar. Kecuali 2 bentuk ini,
dengan syarat surrounding atom dia sama walaupun dia bukan basic shape. Dengar betul-betul lah. Walaupun dia bukan basic shape, dia adalah non-polar. Got it or not? Boleh dapat ke tak? Boleh. Boleh. Okey. Tadi saya kata kalau dia basic shape, yang kita bincang tadi, basic shape dengan syarat surrounding atom sama, dia akan jadi non-polar. Kenapa? Dia simetri. Betul tak? Bond dipole can cancel each other, mu equal to 0, so dia adalah non-polar. Kalau dia bukan basic shape, jadi bond dipole dia cannot cancel each other, mu not equal to 0, so dia adalah polar molekul. Kecuali dua bentuk ini, iaitu linear dan juga square planar. Walaupun dia non-basic shape tetapi dia adalah non-polar molekul. Dengan syarat surrounding atom dia mesti sama. Boleh jelas tak kelas? Boleh. Okay. Reason dia tetap sama macam tadi. Kenapa dia adalah non-polar? Bagi 3 reason tadi. Bond dipole. Can cancel each other. Can cancel each other. Zero. Equal to 0. So dia adalah non-polar molekul. Polar molecule. Tapi let's say dekat sini saya ganti dengan Cl. Polar atau non-polar? Polar. Dia dah jadi polar. Okay, kenapa dia jadi polar? 3 reason tadi apa? Bond dipole. Bond dipole cannot cancel each other. And then mu Mu is not equal to 0. not equal to 0. So dia adalah Polar. Polar molekul. boleh faham kelas? Boleh. Boleh. Hopefully boleh faham. Okay. So BCl3 ni kita tengok dia basic shape. Basic shape, bond dipole can cancel each other, mu equal to 0, so dia adalah non-polar. Yang ini, dia tak boleh cancel each other. Sebab dia ada 2 atom sahaja, so dia adalah polar molekul, mu not equal to 0. Itu reason yang sama. Okay, very easy, right? Okay. Ada soalan tak kelas? Tak ada. Tak ada. Sangat jelas, ha? Sangat jelas. Okay, very good. So dah habis, dah sangat jelas. So I think we can stop here. Boleh? Kita stop kat sini? Boleh. Okay, now awak try jawab soalan tutorial dan saya akan bagi awak punya camp expert untuk topik ini. Cuba jawab untuk kukuhkan lagi pemahaman awak. Awak kata awak dah faham kan hari ni? Awak dah sangat jelas kan? Okay, so bila dah sangat jelas, kena kukuhkan lagi. Kalau awak rasa sangat jelas, awak biar je, awak akan lupa nanti. Okay, kena buat latihan, baru awak akan faham. Okay. So, kalau tak ada soalan, I think we stop here. Betul tak ada soalan ni? Betul. Okay, so I think we stop here class. Thank you. Thank you, madam. Yang belum patah, kita buat ya. Okay, madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome.